Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia telah menyaksikan kematian yang mendadak akibat pandemik ini. Pematuhan prosedur operasi standard SOP adalah sangat penting untuk memastikan pandemik ini tidak berleluasa, terutama sekali di kawasan yang terkesan. Persoalannya, berkesankah SOP dalam mengurangi wabak COVID-19? Tindakan atau tingkah laku yang baharu atau tidak seperti kebiasaan yang perlu diamalkan untuk kesihatan disebabkan pandemik COVID-19 agak sukar diterima oleh segelintir masyarakat. Walaupun pematuhan kepada SOP sering diwawarkan oleh kerajaan melalui pelbagai medium komunikasi dan penguatkuasaan tindakan dan kompaun dikenakan terhadap mana-mana individu yang enggan mematuhi SOP, sedikit sebanyak membuatkan rakyat mematuhi SOP yang ditetapkan. Kesedaran yang timbul berikutan kes yang meningkat setiap hari turut membawa kepada pematuhan SOP. Tidak dinafikan masih ada individu yang tidak mengikut nasihat untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan, seperti tidak memakai pelitup muka dengan sempurna serta mengelakkan dari merentas negeri di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Untuk kali ini, kita akan membawa anda menyelami isu ini dan kita juga akan bersama-sama mendapatkan pendapat dari tokoh yang berkredibiliti untuk mengetahui jawapannya. Untuk kali ini, kita akan bersama Dr. Hasnur Abdul Malik dan Dr. Ilham Amira Ismail. Sebenarnya kalau kita nak tengok keberkesanan SOP ni 1.5 tahun ya, ramai yang rasa mula-mula tu bila SOP diperkenalkan kita sangat mematuhi apa yang diberikan, tapi selepas selama 1.5 tahun kita rasa penat. SOP yang on and off semula itu adalah biasa dan keadaan itu akan berterusan at least untuk 4-5 tahun lagi lah. Jadi keberkesanan SOP ni bergantung kepada individu. Bagaimana kalau kerajaan beri SOP, kalau kita tidak betul-betul menjalankannya dengan cara yang betul, SOP itu takkan berkesan lah. Sebenarnya SOP ni ada dua kepentingan, ialah satu untuk membantu kita daripada mendapat jangkitan COVID-19 dan juga untuk kita tidak menyebarkan jangkitan kepada orang lain. Contohnya fundamental lah, the reason kenapa SOP tu ada ialah penjarakan sosial sepanjang 2 meter. Kenapa itu adalah penting? Kerana jangkitan COVID ini adalah daripada titisan respiratory kita. So titisan tu boleh, kalau kita batuk, kita sesema, dia boleh melangkaui dalam jarak 2 meter lah. So kalau sesiapa berada di lingkungan 2 meter boleh mendapat jangkitan itu. Sebab itu SOP kita nak penjarakan 2 meter atau lebih. Ya. Jadi SOP itu adalah berkenaan memastikan penjarakan sosial itu berlaku. Dari segi kalau kita tengok sekolah pun ditutup sekarang ni sebenarnya kerana penjarakan sosial tu susah untuk dilakukan lah. Sama dengan aktiviti perniagaan, perkilangan dan sebagainya. Sama kalau kita pergi ke tempat crowded area kan, yang ramai orang berpusu-pusu, itu adalah area yang patut tidak pergilah unless kalau kita dapat mematuhi SOP. So dari segi setakat mana SOP ini dipatuhi, itu terpulang kepada kita untuk membantu sama-sama mengurangkan penularan COVID-19 lah. Saya rasa dari segi SOP di tempat kerja dia adalah lebih ketat kerana keberadaan pekerja adalah lebih lama, especially di kawasan yang tertutup.
Jadi majikan perlu memastikan mereka mematuhi setiap langkah SOP yang disediakan kerajaan. Contohnya seperti hanya membenarkan beberapa peratusan pekerja untuk berada di setiap masa dalam satu bilik dan memastikan keberadaan di dalam bilik yang tertutup itu adalah tidak terlalu lama. Walaupun kadang-kadang kita kata ventilation tu tidak cukup kan. Majikan kena pastikanlah macam mana untuk memastikan pengudaraan tu berjalan, keluar dan masuk itu adalah sangat penting. Satu lagi ialah semasa waktu rehat, bila kita keluar bekerja, jumpa rakan sekerja, dah penat bekerja, kita pun lupa kadang-kadang dengan SOP dan mula berjumpa sekali untuk makan. Itu adalah dari satu SOP yang majikan perlu pantaulah dengan sekeras-kerasnya, dengan sedetail-detailnya untuk memastikan tidak ada penularan di tempat kerja. Basic principle adalah sama, 2 meter. Cuma bila kita bersama dengan orang yang kurang dari 2 meter, individu yang mempunyai varian 1617 contohnya boleh menyebarkan virus kepada lebih banyak daripada virus asalnya. Contohnya, kalau saya lah pembawa varian 1617 dan ada lebih kurang 10 orang di sekitar saya yang kurang dari 2 meter, saya dengan cepat boleh menyebarkan virus itu kepada 8 orang. Berbanding dengan virus pertama, kalau ada 10 orang dekat saya boleh menyebarkan dalam 2 orang. So, konsep dia sama. Penjarakan sosial adalah key lah untuk mengurangkan penularan COVID-19 walaupun dia varian lama, virus asal ataupun varian baru. Dia bergantung kepada ada kes ke tak dekat kawasan tu. Kalau di kawasan tu ada kes, maknanya dia sanitasi tu kena lebih kerap. Sebab kita tak tahu siapa yang pegang, bila, kita tak tahu. Jadi dari segi bangunan punya pengurusan bangunan, dia orang memang boleh cuci 2 kali sehari. Tapi sebab itu kekangan dia tak bolehlah nak buat sejam sekali kadang-kadang tu sebab dia tak ada kekangan dia. Tapi sebagai pengguna tempat itu, kita sendiri boleh jaga diri kita dengan tak pegang tempat yang tak sepatutnya. Ataupun kalau terpaksa juga pegang, macam lift button tu kan, terpaksa juga pegang, lepas pegang pakai hand sanitizer. Jadi dia jangan bergantung pada orang untuk cuci tempat tu, tapi kita diri sendiri kita kena jadi proaktif untuk basuh tangan selepas kalau kita pegang-pegang tempat yang ramai orang. Apabila seorang dah kena positif, saya banyak kali dapat panggilan telefon ya, saya dah positif nak buat apa. Jadi kalau bila orang dah kena positif, dia yang pertama sekali dia kena update dia punya MySejahtera. Dalam MySejahtera kita dah ada dekat tempat helpdesk tu, tekan kat situ dia ada saya adalah positif COVID-19. Nanti dia akan suruh upload keputusan semua pun. Lepas tu yang kedua dia kena buat ialah dia kena cari CAC terdekat kepada tempat dia. Different negeri different, sebab tu you kena tahu tempat you sendiri. Setiap negeri kadang-kadang tu lain sikit dia punya CAC. Lepas pada bila dia dah cari CAC tu, ada negeri yang bila you dah ada keputusan positif macam wilayah persekutuan, you boleh walk in je terus ke CAC terdekat, tak payah ambil appointment. Ada negeri yang dia kena telefon dulu untuk ambil appointment. Ada yang dia telefon pesakit untuk panggil pergi ke CAC. Jadi dia bergantung pada tempat yang you duduk tu. Jadi sementara berada di rumah, dia ada 2 benda yang kena buat. Pemantauan kita punya jangkitan kuman tu seteruk mana, dengan jangan bagi dekat orang lain. Jangan spread pada orang lain. Okey, yang pemantauan punya part, dalam MySejahtera pun ada, dia kena update hari-hari. Dia ada apa, simptom apa, batuk, sesama, demam,
Ada tik 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 tik, ada ke tak? Kalau ada senarai yang kat bawah, ada senarai kat bawah tu, susah nafas, demam teruk, tak boleh bangun, ataupun rasa lesu, badan sangat lesu. Lesu ni kadang-kadang dah tanda-tanda tak cukup oksigen. Jadi bila dah nampak lesu, itu kena pergi emergency. Jangan tunggu CAC panggil. Kena telefon 999 ataupun terus pergi emergency. Kalau macam tapi bila kita berada di rumah pun, yang dibenarkan berada di rumah adalah yang kategori 1, kategori 2. Kategori COVID. Kategori 1 tak ada simptom, kategori 2 ada simptom tapi tak ada jangkitan sampai ke paru-paru. Kategori 3 ada sampai ke paru-paru, kategori 4 sampai kena oksigen. Kategori 5 tu dah yang sampai bantuan pernafasan lah. So yang kategori 1, 2 yang tidak ada komorbid, maknanya dia tidak ada penyakit-penyakit lain, yang tidak obes, yang tu boleh dipantau di rumah. Dan keadaan rumah kena sesuai. Sebab saya faham, sebab saya pernah ada pesakit yang satu rumah, macam rumah dia kecil, ada 2 bilik sahaja, duduk 10 orang. Macam mana you nak asing daripada orang lain? Kan? Jadi benda-benda tu kita kena diambil kira lah masa kita nak kata you boleh di rumah ataupun tak boleh di rumah. Bila dah ada simptom, tu dah stage 2. Tapi bila CAC panggil, dia dengar paru-paru, baru boleh tahu benda tu dah masuk dalam paru-paru ke belum. Kalau dah masuk dalam paru-paru, dah stage 3. Dah ada pneumonia, maknanya dia jangkitan paru-paru. Bukan takat sesama batuk, hilang deria rasa dah. Ini macam dah masuk sampai ke dalam, sampai dah ada dalam paru-paru tu sendiri. Jadi itu dah panggil pneumonia, itu dah jangkitan ke-3. Selalunya kalau dah pergi CAC, baru kita boleh kata you ni jangkitan ke-3, tahap 3 atau tahap 4. Tapi macam saya kata, kita punya simptom-simptom kita tu sendiri boleh menjurus kalau bila dah start lemah, dah start tak boleh nafas, macam laju, bila nafas laju, itu dah mungkin you dah masuk kategori 3, kategori 4. Sebab tu jangan tunggu, terus pergi emergency untuk cek. Tidak dinafikan faktor persekitaran memainkan peranan yang penting dalam usaha mengubah tingkah laku masyarakat dalam menangani wabak COVID-19. Untuk itu, kita cuba dapatkan reaksi orang ramai berkenaan isu ini. SOP dia biasanya macam kat sini kita senang sangat terdedah dengan virus-virus macam ni lah, especially virus coronavirus ni kan. So kita setiap orang kita akan pastikan diorang akan update diorang punya MySejahtera supaya kita boleh tahu perjalanan diorang setiap hari ke mana. So daripada situ kita boleh nampak dia punya dekat MySejahtera tu dia akan keluar status dia antara boleh ke ambil vaksin ataupun tidak. So kalau kat rumah kita akan kalau selepas tu kita akan sanitize macam biasa tangan. Selepas kita jumpa orang semua, kita akan sanitize semua, jaga SOP, pakai PPE semua. Memang itu perkara wajib yang kita kena lakukan setiap hari. Apa yang kita praktis di PPV, kita diminta untuk memastikan kita mematuhilah SOP-SOP yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan. Seharusnya kita seperti yang you boleh lihat sekarang ni, kita memang diwajibkan untuk memakai face mask dan juga face shield. Ini adalah untuk memastikan kita terhindar daripada mendapat jangkitan lah. Dan kita juga dinasihati oleh pihak pengurusan PPV supaya kita menjaga jarak apabila kita berurusan dengan penerima vaksin yang datang. So itu adalah langkah-langkah kita untuk mengelakkan jangkitan lah. Untuk menjaga kebersihan diri pula, kami juga dinasihati untuk bila kembali je daripada bertugas, kita dikehendaki untuk membersihkan diri, menjaga kebersihan. So sepanjang penugasan di PPV, kita diminta untuk mencuci tangan dengan kerap. So memastikan bahawa penggunaan hand sanitizer berada di tahap yang optimum lah.
Okey, untuk jaga kebersihan ni macam biasalah, kita kena ikut SOP yang negara bagi. Contohnya macam nak keluar ke mana-mana, make sure pakai mask. Lepas tu hand sanitizer jangan lupa apa semua. So dekat situ kita boleh protect kita punya diri. So lagi yang penting untuk kalau kita pergi mana-mana je, social distancing memang kena ada lah. So untuk kita protect kita punya diri jugalah. Setelah kita dapatkan reaksi masyarakat, kini kita selami pengalaman sebenar bekas pesakit COVID. Saya telah disahkan positif COVID-19 pada 21 hari bulan 6. Pada masa tu saya rasa macam tak sangkalah apa yang terjadi, sebab saya bersimptom sejak 4-5 hari sebelum tu. Sebab saya adalah salah seorang frontliners yang bertugas di COVID team di Hospital UiTM Sungai Buloh. So saya rasa macam lepas saya bertugas post night duty tu macam dia adalah simptom yang biasa bagi saya. Tapi benda tu berlarutan sehingga saya MC 3 hari, and then baru saya rasa macam saya perlu buat swab. Maybe ada something dekat yang berlaku lah. So saya rasa memang tak larat masa tu. Bila 21 hari bulan tu saya buat swab, and then dia punya result memang positif lah. Perasaan mungkin kita tak rasa pada diri kita lah. Saya ingatkan anak saya kat rumah, sebab dia orang pun dah start bersimptom 3 hari sebelum tu, dengan muntah, demam, sakit kepala, tak larat bangun semualah. And then bila pihak UiTM arrange untuk swab yang untuk family, so result dia persamalah, husband dengan anak 4 orang adalah semua positif. Bila benda tu kita tahu positif, so kita minta bantuan doktor lah, apa SOP yang kita perlu buat, and then maybe kita kena kita refer ke KKM untuk dia orang berassessment. So bila saya dah dapat arahan untuk pergi ke KKM, Hospital Klinik Bestari Jaya, so dekat sana doktor ada buat assessment dan kami diminta pergi kuarantin lah di Maib. Tapi pihak UiTM telah arahkan saya untuk kuarantin di UiTM sahaja. Alhamdulillah dimudahkan semua. Saya dengan anak-anak discharge pada hari setelah 5 hari lah kuarantin di sana. Cuma husband saja ditahan di ward kuarantin kerana dia baru start simptom. Badan betul-betul lemah, lemah dan rasa macam tak bermaya nak buat apa-apa pun. And then perasaan tu memang rasa sedikit stres. Tapi alhamdulillah lah, atas doa rakan-rakan sekerja, ibu bapa, keluarga, jiran, saya dapat bangun balik lah. Maksudnya alhamdulillah saya dah makin sihat sekarang dan dah mula bertugas. Efek lain sehingga kini saya rasa macam still lagi badan, kalau kita untuk one day tu rasa macam cepat letih. Satu hari tu rasa cepat letih. Simptom lain batuk, sesemua tu alhamdulillah dah makin berkurang. Dah alhamdulillah. Sebab saya mungkin kerja di ward di departmen yang involve dengan pesakit COVID. So saya rasa agak fobia lah pada permulaan. Dan alhamdulillah saya dah start kerja sekarang dan makin pulih lah. Yang start positif tu pada awal tahun ni. Maksudnya dalam bulan 1, bulan 2 macam tu lah kena. Sebab saya kerja essential. So maksudnya bila kita keluar ni, kita tak boleh nak expect kita kena daripada siapa. So ada kemungkinan kena kat office, ada kemungkinan batu berjalan jugalah. Yang starting symptom dia, kita akan dapat rasa demam. Demam yang pertama. Lepas tu, lepas dah demam, kita akan rasa sakit sendi. Jadi kalau macam tu, dia akan ada 2 kemungkinan, sama ada kita kena COVID ataupun kena denggi. Jadi saya pergi terus ke klinik Tituan Sir di Kuala Lumpur untuk buat saringan. Jadi mereka pun terus bagikan untuk buat saringan PCR terus lah. Jadi dalam waktu yang terdekat tu, dalam masa 3 hari, mereka terus bagi tahu yang kita dah positif dan dia bagi tahu lokasi lah, minta kita lokasi. Untuk saya punya, dia tak ada sesak nafas. Cumanya kita lebih merasa lesu untuk tidur, untuk selera makan tu tak ada. Dan lebih lagi kalau katakan macam kita nak bergerak tu, sendi semua sakit.
Bila kata sendiri sakit tu, nak buat apa-apa kerja pun tak boleh. Jadi lebih kepada tidur, rehat. Sakit badan tu masih lagi sama. Maksudnya ada sikit lah. Kalau katakan kita baru bangun kan, tu akan ada rasa sakit dengan pening kepala. Yang tu tetap lagi yang akan ada. Tapi saya tak tahu lah berapa lama lagi. Kebanyakan kalau banyak kita tanya dengan doktor lebih cakap pada mungkin efek dia ambil masa sedikit lah untuk orang cakap tu nak hilangkan. Currently, family saya ada yang dah masuk hospital lah. Mak saya berada di HKM sekarang, di stage 3. Okey, itu jangkitan daripada abang saya. Sebab abang saya dia adalah food rider. Jadi dia kena dulu, pada kena satu family. Jadi saya tak terkena sekali lah, saya selamat lah, Alhamdulillah. Apa yang saya boleh ingatkan lah, yang ni terpulang pada semua. Tapi kalau seeloknya, mana yang tak penting untuk urusan tak penting tu, tolong jangan keluar rumah. Sebab kita tak tahu benda ni sekarang ada yang cakap sekarang virus Delta. Jadi virus Delta ni lebih kepada airborne. Kita tak tahu bila kita pergi satu tempat tu airborne dia masih lagi di kawasan yang terdekat kan. Jadi kemungkinan boleh kena juga. Jadi yang kedua, kalau katakan ada apa-apa simptom, ada rasa demam berlarutan selama 3 hari tu, saya terus pergi KKM lah untuk buat saringan. Masyarakat perlu sedar tentang peri pentingnya SOP dalam membendung wabak COVID-19. Oleh itu, masyarakat yang hidup dengan norma baharu perlu mematuhi SOP seperti memakai pelitup muka, mengikut spesifikasi yang ditetapkan, menggunakan mesej dan menguatkuasakan peraturan yang jelas seperti pakai pelitup muka di dalam bangunan serta premis perniagaan. Kedua, penjarakan fizikal. Menyediakan tanda jarak 1 meter di taman atau lantai untuk mengingatkan orang ramai tentang garis panduan penjarakan fizikal dan membantu mereka mengagar jarak yang sesuai. Menggalakkan penggunaan tabiat yang lebih selamat seperti melambaikan tangan dan bukannya berjabat tangan atau berpelukan. Ketiga, mencuci tangan. Melakukan perubahan kecil kepada keadaan persekitaran seperti menempatkan cecair sanitasi tangan di laluan umum dan menggunakan tanda-tanda dengan warna yang terang untuk meningkatkan penggunaannya. Mengadakan papan tanda yang menunjukkan penggunaan cecair sanitasi tangan adalah sesuatu yang biasa dan normal untuk dilakukan oleh semua orang. Kita kini berada di hujung rancangan. Jangan lupa penjagaan kesihatan seperti memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan mencuci tangan adalah sangat penting dan boleh membantu untuk memutuskan rantaian COVID-19. Saya Syasha Yusof dan sehingga kita berjumpa lagi.